Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Ali Asagini. Pada hari ini, saya akan mengulas sebuah buku yang bertajuk Gerakan Radikalisme di Malaysia pada 1938 hingga 1965. Buku ini telah ditulis oleh Ramlan Adam, mengandungi 511 serat termasuk kulit. Buku tersebut telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur. Saya beli buku ini di UPSI, iaitu Universiti Perguruan Sultan Idris. Tanpa buang masa, saya akan menceritakan dan mengulas satu persatu. Gerakan yang pertama adalah yang ditubuhkan pada 1930-an, iaitu Gerakan Kesatuan Melayu Muda, iaitu KMM, yang dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob pada 1938. Gerakan ini telah bertujuan untuk menubuhkan konsep Melayu Raya ataupun Indonesia Raya yang dikatakan mempunyai 4 aspek, iaitu pertama, darah; kedua, daerah; ketiga, kebudayaan; dan keempat adalah bahasa. Sehubungan dari itu, lepas kedatangan Jepun pada 1942, Jepun telah mengharamkan KM. Selepas 6 bulan, Jepun menguasai tanah Melayu secara keseluruhannya disebabkan polisi Jepun yang tidak menggalakkan mana-mana gerakan dan persatuan yang bergiat cerdas, terutamanya KM. Oleh itu, bekas KM telah menubuhkan sebuah gerakan yang baru, iaitu Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung, iaitu KRIS, untuk menuntut kemerdekaan daripada Jepun bersama-sama dengan Indonesia. Walau bagaimanapun, tanah Melayu gagal untuk merancang kemerdekaan dengan Jepun berikutan kekalahan Jepun dalam Perang Dunia Kedua pada bulan Ogos 1945. Sehubungan dengan itu, bekas-bekas KM itu tidak berputus asa untuk menuntut kemerdekaan dan menumbuhkan sebuah parti yang baru, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya, iaitu PKM, yang merupakan parti yang pertama dalam tanah Melayu. Tahun penubuhan adalah 1945 yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Matlamat mereka adalah untuk menyatukan bangsa Melayu dan memperjuangkan kemerdekaan melalui konsep Melayu Raya ataupun Indonesia Raya. Pada tanggal 1 April 1946, Malayan Union telah ditubuhkan di tanah Melayu. Oleh itu, PKM telah mula berubah dan menjadi sikap ibarat gergaji dua mata, iaitu mereka sempat mencari kesempatan pertikaian antara kedua-dua belah pihak. Apa yang saya maksudkan adalah ada yang PKM menyokong Malayan Union, ada yang menolak Malayan Union. Tersebab mereka menolak Malayan Union adalah pertama, kehilangan masa politik sultan; kedua, kewarganegaraan sama rata, iaitu jus soli; ketiga, cara pemerintahan tidak demokratik; dan keempat, Singapura terpisah daripada Malayan Union. Sehubungan dengan itu, KM juga sokong semula Malayan Union. Akibatnya, mereka telah bersikap dalam dua muka, iaitu mereka ada menyokong Kongres Melayu pada 1946 dan mereka ada juga menyokong Malayan Union. Dalam pada itu, gerakan yang baru iaitu Angkatan Pemuda Insaf, iaitu API, yang ditubuhkan pada 1946 pimpinan Ahmad Bustamam. Gerakan tersebut merupakan parti sekutu PKM walaupun berasingan. Matlamat dia adalah menyatukan pemuda-pemuda insaf dan membina semula Malaya mengikut demokrasi. API tersebut berbeza dengan PKM kerana API telah memulakan penuntutan kemerdekaannya menggunakan senjata. Hal ini disebabkan kerajaan mereka adalah PKM, iaitu Parti Komunis Malaya, yang menjadi tentera yang dibantu oleh golongan-golongan komunis. Dan akhirnya API mula diharamkan pada bulan Julai 1948 oleh pihak British. Pada 22 Februari 1947, ahli-ahli gerakan seperti PKM, API, Gerakan Angkatan Muda iaitu GERAM,
Hizbul Muslimin, Barisan Tani Malaya iaitu Batas dan Angkatan Wanita Sedar iaitu AWAS telah bergabung dan menubuhkan satu gerakan iaitu Pusat Tenaga Rakyat iaitu PUTERA. Mereka juga telah dipelawa oleh All Malaya Council of Joint Action iaitu AMCJA pimpinan Tan Chee Lock, iaitu gerakan yang dipimpin oleh golongan bukan Melayu. AMCJA telah ditubuhkan pada bulan Oktober 1946. Apabila telah dipelawa, maka tertubuhlah gabungan PUTERA AMCJA pada bulan Januari 1947. Seterusnya terdapat cadangan yang dikemukakan oleh dua belah pihak tersebut iaitu pihak UMNO British dan Raja Melayu dan pihak satu lagi adalah PUTERA AMCJA. Cadangan oleh UMNO British dan Raja Melayu adalah menubuhkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948. Manakala PUTERA AMCJA menubuhkan Perlembagaan Rakyat. Kesan daripada cadangan tersebut, kerajaan British telah menerima Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 dan menolak Perlembagaan Rakyat. Dan pada tahun itu juga PKM iaitu Parti Kebangsaan Melayu Malaya telah diharamkan oleh pihak British. Seterusnya, pada akhir tahun 1950, terdapat satu peristiwa yang cukup berdarah dan tragedi yang berdarah bagi orang Melayu, iaitu berlakunya kes Nadrah ataupun Natrah. Hal ini disebabkan tindakan Mahkamah Tinggi yang telah menjatuhkan hukuman Natrah sebagai bukan Islam. Hakim tersebut menolak Natrah sebagai seorang Islam dan menganggap Natrah tersebut terletak di bawah penjagaan bapa yang asal iaitu Adrianus Peter Hartog. Kes Nadrah tersebut ataupun Natrah melibatkan PKM Singapura dan PKM Tanah Melayu. Sebab-sebab tindakan ini telah diputuskan adalah hakim tersebut tidak menggunakan undang-undang Islam yang menganggap Natrah sudah dewasa dan hakim tersebut menggunakan undang-undang Belanda dan Singapura. Jadi Mahkamah Tinggi telah memutuskan pada 13 Disember 1950 Natrah pulang ke Belanda dan dia telah menjadi Kristian semula. Pada 11 Disember 1950 berlakunya tragedi yang berdarah iaitu rusuhan agama oleh orang Melayu Islam di hadapan Mahkamah Tertinggi. Sebab-sebab berlakunya rusuhan agama tersebut adalah berikut pendapat British. Dia menyimpulkan sendiri bahawa rasa tidak puas hati Melayu terhadap sistem kehakiman telah berleluasa. Mengikut kacamata nasionalisme orang Islam, terdapat campur tangan British dalam hal ehwal agama Islam. Oleh itu, terdapatnya rusuhan agama yang terdiri daripada orang Melayu tempatan, orang India Muslim, orang Indonesia dan juga kongsi gelap iaitu kumpulan 108 ataupun 108 untuk mengelakkan hal ini terus berleluasa. Sir Henry Gurney, Pesuruhjaya Tinggi British Tanah Melayu, telah menubuhkan Majlis Agama Malaya daripada hasil rundingan Raja-Raja Melayu dan pemimpin Melayu. Tujuan penubuhan tersebut adalah mengawal perasaan anti-British dan elakkan pergantungan pada orang-orang Pakistan dan orang bersih. Terdapat juga pihak UMNO yang memberi reaksi terhadap kes Natrah yang telah berlaku di Singapura. Mereka cuma hanya berasa kesal dan sedih saja disebabkan mereka telah menyatakan bahawa kes ini hanyalah urusan mahkamah dan di luar bidang kuasanya. Dan selepas berlakunya kes Natrah, lahirnya satu kongres yang dinamakan Kongres Pemuda Melayu yang pertama iaitu KPM, ditubuhkan oleh pembangkang UMNO yang terdiri daripada Parti Negara dan Persatuan Melayu Semenanjung. Kongres ini diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Kongres ini telah membincangkan tentang pilihan raya, bentuk kerajaan sendiri dan kedudukan politik orang Melayu, termasuk soal kerakyatan. Penganjur tersebut telah dianjurkan oleh Datuk Od Jaafar. Pada tanggal 4 hingga 7 Mei 1957, Kongres Pemuda Melayu kedua ataupun KPM 2 telah diadakan. Penancingnya adalah bekas ahli UMNO. Kongres tersebut telah diadakan seperti Kongres Pemuda Melayu yang lepas iaitu di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Tujuannya adalah untuk membantah sebarang tolak ansur UMNO dan melaksanakan cadangan Suruhanjaya Red. Akhirnya mereka gagal melaksanakan Kongres Melayu kedua tersebut
akibat tidak disokong oleh pihak British dan Raja-Raja Melayu. Dan akhirnya pada tanggal 31 Ogos 1957, Tanah Melayu diisytiharkan merdeka sebanyak 7 kali oleh Tunku Abdul Rahman. Pada bulan Oktober 1961, perbincangan penting iaitu pembentukan Malaysia telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu cadangan yang pertama. Oleh itu, Ahmad Mustamam telah menubuhkan Parti Rakyat Malaya iaitu PRM untuk menentang konsep pembentukan gagasan Malaysia tersebut ataupun pembentukan Malaysia tersebut disebabkan tidak sama dengan konsep Melayu Raya seperti yang telah difikirkan pada masa dahulu. Dr. Burhanuddin telah menubuhkan Parti Islam Semalaya iaitu PAS. Mereka hendak menentang atas dasar lari daripada perjuangan politik kebangsaan Melayu. Terdapat juga negara-negara lain yang menentang gagasan Malaysia tersebut. Antaranya Brunei yang ingin membina semula Kesultanan Brunei pada abad ke-16. Manakala Indonesia melihat gagasan Malaysia itu sebagai satu neokolonialisme, iaitu penjajah baru. Di Filipina, mereka menentang kerana mereka menganggap itu adalah pencerobohan terhadap Sabah. Dan Rusia mengkritik dan mengutuk gagasan Malaysia yang menganggap itu adalah usaha imperialis British. Dan akhirnya pada 16 Oktober 1963, pembentukan Malaysia diisytiharkan dan konsep Malaysia diiktiraf oleh dunia dan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu iaitu PBB. Gerakan awal radikal bertujuan untuk menuntut kemerdekaan dan menyatukan seluruh semenanjung tanah Melayu dan keseluruhan kepulauan Melayu yang meliputi Indonesia dan Filipina bagi membentuk konsep Melayu Raya ataupun Indonesia Raya. Mereka hendak membina semula empire dan kerajaannya yang telah lama gemilangnya pada era Sriwijaya dan Kerajaan Melayu Melaka. Bagi pendapat saya, gerakan radikal amatlah berbahaya kerana sifat radikal ni adalah pengganas dan berlawanan dengan yang lembut. Gerakan tersebut sanggup menggunakan kekerasan yang menyebabkan jadinya rusuhan seperti yang berlaku kes Natrah. Gerakan tersebut boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak British. Seperti contoh, Ahmad Mustamam ditangkap pada tahun 1969. Itu sahaja daripada saya. Jika ada apa-apa cadangan ataupun kesimpulan yang lain, bolehlah tulis komen di bawah. Jikalau anda berminat dengan video saya ini, bolehlah tekan butang subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.